Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan Jamal. Okey, baik. Pada hari ini cikgu terpaksa buat video yang telah dirakam. Sekarang ni cikgu bukan live kerana disebabkan oleh pada minggu lepas kita telah mengalami masalah lain terputus-putus. Jadi agak sukarlah untuk cikgu teruskan video pengajaran online disebabkan bila terputus itu cikgu terpaksa membuat link yang baru dan sedikit sebanyak ianya mengganggu kita punya pembelajaran pada hari itulah. Jadi video ni cikgu rakam siap-siap dan cikgu tayangkan kepada kamu semua berkaitan dengan apa yang cikgu nak ajar. Jadi cikgu ingat bila cikgu buat video rakaman ini, kamu tidak boleh respon lah. Kamu tidak boleh respon terhadap video ni kalau tak faham. Jadi apa yang cikgu nak kamu buat ialah nanti kalau kamu dah tengok video ni tapi kamu masih tak faham lagi apa yang cikgu ajar, kamu personal message cikgu dalam WhatsApp, kata kamu tak faham tentang apa perkara yang kamu tak faham. Cikgu akan cuba untuk menjelaskan. Jadi pada hari ini kita sambung semula buku teks kita, iaitu pada muka surat, sekejap iaitu kita sambung buku teks kita pada muka surat 37. Okey, semua orang boleh buka buku teks masing-masing muka surat 37. Pada minggu lepas kita belajar pada muka surat 36, tetapi waktu tu line internet terputus. Jadi cikgu telah berikan kerja kepada kamu. Cikgu harap kamu telah siapkanlah kerja kamu itu dan cikgu harap kamu fahamlah berkaitan dengan seni bahasa, iaitu pantun. Jadi kita terus sambung pelajaran kita pada hari ini, iaitu pada muka surat 37. Jadi cikgu nak semua murid yang tengah online sekarang, kamu jangan keluar daripada live ni walaupun daripada video ni, walaupun video ni telah dirakam. Tapi nanti di akhir video ini cikgu nak bagi kamu link kehadiran. Link kehadiran tu kamu kena buka di ruang deskripsi di bawah. Jadi kena online sampai habis video ni, okey? Jadi sekarang kita terus pergi kepada muka surat 37, iaitu tajuk yang baharu, iaitu berkaitan dengan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ini ianya termasuk dalam bahasa Melayu ni, dalam tata bahasa lah, dalam komponen tata bahasa. Dan apa itu yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan? Okey, kamu tengok dalam buku teks kamu sekarang ni ialah tajuk dia Indahnya Kebun Datuk. Okay, kita pergi kepada konteks gambar itu dulu. Lepas kita dah belajar tentang gambar ini, baru kita masuk tentang tata bahasa penjodoh bilangan. Okey, kalau kamu tengok daripada gambar Indahnya Kebun Atuk itu, ia memang sangat indah. Apa yang kamu dapati ialah 2 ekor burung sedang berterbangan. Ada 3 rumpun buluh yang sangat segar di belakang sungai, di sebatang sungai. Kemudian ada sekawan kerbau, ada pokok betik. Kemudian ada sebuah rumah ataupun sebuah tempat berteduh di kawasan kebun datuk tu. Kemudian ada pokok macam-macam lah, macam-macam di kebun datuk ni. Sangat-sangat indah lah pemandangan dia, pemandangan kampung. Jadi cuba kamu tengok apa yang ada kat situ. Nampak tak ada beberapa bilangan. Contohnya pokok buluh tu, dia ada 3 rumpun. Okey, dia ada jumlah. Kalau kamu tengok gambar juga, kamu tengok ada burung, ada 2. Okey, ada 2 ekor burung dan sebagainya. Lepas tu ada kerbau, ada beberapa ekor kerbau. Kemudian ada tanam sayur sederet kan. Itu adalah antara penjodoh bilangan yang kamu kena belajar lah. Okey, tadi kita tengok pada petikan itu, petikan yang dialog yang telah dilontarkan, iaitu cucu dia tanya kan, cucu dia tanya, "Wah, banyaknya pokok buah, mengapakah Datuk tidak menebang 3 rumpun pokok buluh itu?" Okey, cucu dia tanya ada banyak pokok buah, tetapi kenapa Datuk dia tak tebang 3 rumpun pokok buluh itu di seberang sungai sana yang kamu nampak dalam gambar tu lah. Lepas tu atuk dia pun menjawab, pokok buluh itulah yang menahan tebing sungai daripada runtuh. Ini kalau tak ada pokok di tepi sungai,
kan. Lama-lama sungai itu akan menghakis bahagian tebing sungai. Makin lama sungai itu menjadi semakin besar ataupun dia jadi tanah runtuh di sebelah sungai itulah. Sama juga dengan laut. Di laut ada pokok bakau. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi ke tepi pantai yang ada pokok bakau itu, tujuan dia adalah untuk menghalang daripada hakisan ombak. Kalau pantai itu tidak ada pokok, maka ombak akan menghakis struktur pantai yang ada. Sebab itu kalau kamu pergi ke Ban Pecah, siapa-siapa murid yang pernah pergi ke Ban Pecah, kamu akan perasan ada struktur batu yang diletakkan di tepi-tepi pantai itu adalah untuk mengelakkan hakisan ombak terhadap pantai. Tetapi kalau untuk secara alami ini, Allah dah cipta pokok bakau yang ada kat tepi sungai itu dia sendiri menghalang. Okay? Zaman dulu mana ada orang nak buat batu tu kan. Jadi Tuhan cipta siap dah untuk apa yang menghalang ombak ialah pokok yang dapat menghalang ombak. Siapa-siapa yang pernah pergi ke pokok bakau itu akar dia akan menjala ke dalam air itu dan pokok dia ada ke atas. Jadi bila ombak kena kepada pokok itu, ianya dapat menghalang hakisan ombak. Kalau tsunami datang pun kena pokok tu dulu. Maksudnya ombak tu akan menjadi perlahan. Tapi kita manusia zaman sekarang, kita musnahkan pokok bakau. Lepas tu kita buat pembangunan dan sebagainya di tepi sungai, di tepi pantai. Dan akhirnya bila ombak datang, kena tsunami, mati dan sebagainya. Okay, sebab tu Atok dia cakap dia tanam pokok buluh di tepi sungai itu adalah untuk menghalang daripada tebing sungai itu daripada runtuh dalam sungai. Sebab lama-lama sungai ni dia akan menghakis. Dia berjalan, air itu mengalir, dia akan menghakis struktur tanah yang ada kat tepi sungai itu. Okey, seterusnya cucu dia cakap, oh barulah saya faham. Okey, cucu dia yang lelaki tu cakap dia fahamlah akan situasi tersebut. Kemudian cucu dia yang perempuan pula berkata, Datuk, apakah fungsi tin-tin kosong yang diikat dengan seutas tali itu? Kalau kamu perasan dalam gambar dekat pokok pokok yang ada buah tu kan, Atok dia letak tin yang telah dibuka. Lepas tu dia kumpul-kumpul tin tu. Ni kamu tengok sendiri. Lepas tu dia ikat dekat atas pokok tu. Apa tujuan dia buat macam tu? Lepas tu Atok dia pun menjawab bahawa tin-tin kosong itu berfungsi untuk menghalau haiwan yang merosakkan buah-buahan di sini. Bunyi tin-tin kosong itu akan menakutkan haiwan tersebut. Okay, bila kita gantung tin-tin kosong dekat atas pokok, macam teori ataupun pendapat Datuk dia ni, dia kata nanti bila angin datang ataupun angin kena kepada tin-tin tu, tin-tin yang digantung tu akan berbunyi keteng. Maka apabila haiwan yang nak dekat kepada pokok buah itu, dia dengar bunyi tu, dia takut untuk makan daripada buah itu lah. Ini adalah pengalaman orang tua lah untuk cara-cara menghalau binatang. Kalau kamu tengok, kalau kita duduk di kawasan sawah padi, diletakkan patung dekat tengah-tengah sawah padi, perasan tak? Bukan yang itu, bukan hantu Yang itu adalah patung diletakkan di tengah-tengah sawah padi, patung berupa manusia. Tujuan dia adalah untuk menakutkan burung ataupun burung lah. Kalau saya ikut, tujuan patung itu diletak adalah untuk menakutkan burung. Sebab burung dia makan padi. Burung pipit ke? Burung tak ingat lah burung apa. Dia akan makan padi tu punya biji. Kalau dia letakkan patung tu, maka bila dia tengok patung itu, dia takut. Kalau kamu perasan juga, kalau siapa-siapa yang pernah pergi berhenti dekat Sungai Perak melalui Lebuh Raya Plus, bila kamu berhenti kat Sungai Perak tu, kamu akan perasan ada patung harimau diletakkan di tepi-tepi pokok. Patung harimau, patung yang kapas tu, yang lembut tu kan. Tapi besar lah patung tu. Dia letak kat tepi tu, tujuan dia adalah untuk menghalau monyet yang ada kat situ. Sebab monyet kat situ, bila dia nampak patung harimau, image patung harimau kat situ, dia menjadi takut lah untuk datang. Kalau tak dekat Sungai Perak tu, kalau tak letak patung harimau tu, nanti monyet-monyet ataupun kera-kera liar ni, diorang akan mengganggu manusia yang duduk dekat area tu lah. Diorang akan rampas makanan, diorang bongkar sampah, diorang pergi kat tempat makan. Tapi diletakkan patung-patung itu supaya haiwan-haiwan takut. Jadi macam Atuk dia ni, dia letakkan tin dengan tujuan supaya apabila bunyi tin tu kelenteng, haiwan macam tupai ke apa ke takut ataupun
takut dengan bunyi tersebut dan tidak pergi makan buah yang ada dekat pokok tersebut. Okey, itu tentang gambar rajah yang telah diberikan lah. Jadi seterusnya kita masuk kepada tajuk yang kita nak masuk, iaitu tajuk dia penjodoh bilangan. Apa yang dikatakan dengan penjodoh bilangan ini? Cuba kita tengok dekat sini. Sekejap. Okey, kita tengok dekat cikgu punya laptop ni, apakah maksud dikatakan dengan penjodoh bilangan. Okey, penjodoh bilangan ialah bermaksud perkataan yang digunakan untuk menentukan bilangan sesuatu benda. Okey, menentukan bilangan ataupun menentukan jumlah sesuatu benda. Benda ni macam-macam lah, kasut ke, laptop ke, apa kan. Lepas tu manusia, bilangan manusia, bilangan haiwan ataupun bilangan tempat. Okey, cuba kita tengok contoh yang telah diberikan untuk orang. Okey, untuk orang. Kalau dia ada satu saja orang, maka dipanggil dia seorang. Orang itu merujuk kepada penjodoh bilangan. Lepas tu kalau orang itu dia ramai, satu angkatan. Angkatan ni maksudnya macam tentera lah. Angkatan tentera dia terdiri daripada pelbagai. Angkatan ni kamu kena faham, dia manusia ni dia nak cerita tentang manusia punya bilangan, tapi dia terdiri daripada pelbagai bahagian. Ada bahagian yang tukang memanah. Kalau contoh dalam peperangan, ada orang yang akan memanah, ada orang yang akan pegang tombak, orang akan pegang penghadang, ada jururawat dan sebagainya. Itu dipanggil seangkatan, menunjukkan ramai. Tapi dalam ramai itu ada pecahan-pecahan dia. Okey, seterusnya pasang. Pasang ini maksudnya dua orang lah, berpasangan. Okey, berpasangan ni berarti dua orang, terdiri daripada sama ada lelaki atau perempuan, ataupun jantina yang sama, lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Menunjukkan bilangan, dia berpasangan. Seterusnya adalah bilangan pasukan. Pasukan bola sepak, pasukan rugby dan sebagainya, menunjukkan sesuatu jumlah. Apabila bila orang tu ramai, contoh dalam pasukan bola sepak ada 11 orang, jadi kita panggil ianya satu pasukan. Kalau cikgu bawa tim olahraga sekolah, cikgu bawa satu pasukan sekolah lah, iaitu terdiri daripada 26 orang olahraga atlet yang untuk mewakili sesuatu persatuan ataupun sesuatu sekolah. Seterusnya kumpulan. Kumpulan ni dia lebih kecil. Okey, kumpulan ni dia lebih kecil. Contoh dalam kelas ada, cikgu dah pecahkan kadang-kadang mengikut tempat duduk, mengikut kumpulan kan. Ada 6 orang, ada 7 orang. Kumpulan ini ia merujuk kepada bilangan yang lebih kecil. Jadi kita kena tahu untuk menggunakan penjodoh bilangan itu di mana tempat dia. Okey. Seterusnya sebagai contoh lagi adalah benda. Contohnya biji. Okey. Contohnya guli kan. Satu guli dipanggil sebiji. Dipanggil sebiji. Ataupun macam-macam lah. Kita panggil benda yang satu, kita panggil dia satu biji, sebiji. Okey, 2 biji, 3 biji, menunjukkan dia jumlah sesuatu benda. Lepas tu bilah. Sebilah parang kan. Sebilah parang. Kalau ada 2 bilah, kita cakap 2 bilah parang. Ia menunjukkan benda tersebut. Okey, parang dia panjang, so kita panggil dia bilah. Betul tak? Kalau parang tu dia panjang macam ni, jadi kita panggil dia bilah. Ataupun bilah kipas. Bilah kipas dia benda yang tajam. Contoh bilah kipas kan ada 3. Ada kipas, ada yang bilah dia ada 5. Dia merujuk kepada penjodoh bilangan tu, merujuk kepada keadaan benda itu. Okey. Contoh kalau kita nak guna bilah itu kepada kasut, sebilah kasut, tak sesuai pasal dia bukan rupa macam kasut. Bilah ni dia sesuai untuk barang yang berupa dia ada macam tajam tapi dia rata macam tu, yang panjang macam tu kan. Macam parang, bilah kipas dan sebagainya. Itu kita kena tahulah penjodoh bilangan ni untuk kita gunakan. Okey, sikat. Sikat ni berarti dia banyak. Macam 1, 2, 3, 4, 5 kan. Sikat pisang, sesikat pisang. Sesikat pisang itu berarti pisang tu perasan tak nanti dia bersambung-sambung kan. Siapa pernah pergi kat pasar dia ada, contoh jari cikgu ni pisang lah, perasan tak dia bergabung. Itu kita panggil sesikat pisang lah. Dia terikat dengan sikat, satu sikat ataupun sederik macam tu. Okey, buku dan sebagainya lah, macam-macam, kuntum, sekuntum bunga, pucuk bunga dan sebagainya. Okey, ini adalah maksud penjodoh bilangan secara umum. Sekarang ni cuba kita tengok balik buku teks kamu. Kita pergi tengok buku teks kamu balik. Okey, apa yang ada kat dalam buku teks kamu itu?
Okey, kalau kamu tengok dekat buku teks kamu, okey, di bahagian atas tu ada sepasang burung. Maksudnya 2 ekor burung. Kalau 3 kita tak panggil sepasang. Kita panggil 3 ekor burung. Tapi kalau 2 kita panggil sepasang burung. Ataupun kalau 1 kita panggil seekor burung. Jadi kita kena tahu menggunakan penjodoh bilangan pasang itu adalah merujuk kepada 2 benda yang hidup. Manusia boleh, binatang pun boleh. Okey, kemudian rumpun. Rumpun ni merujuk, kebiasaannya ianya merujuk kepada tumbuh-tumbuhan lah. Serumpun buluh, serumpun serumpun serai. Kalau siapa-siapa yang tahu pokok serai tu macam mana kan, dia satu sekali, macam seikat lah. Tapi dia bukan kita ikat dia serumpun ni dia tumbuh sekali dalam keadaan yang macam tu. Okey, kemudian sebatang sungai. Sebatang sungai merujuk kepada sungai lah, iaitu kita panggil sebatang sungai, sebatang pembaris. Kalau benda kita cakap dia sebatang pembaris dan sebagainya. Kita kena tahu menggunakan penjodoh bilangan ini di tempat yang sesuai mengikut benda itu. Cikgu rasa ini kamu tak menjadi sebarang masalah lah kepada kamu untuk mengetahui perkara ini kan. Okey, seterusnya adalah sekawan kerbau. Bila kerbau kita panggil dia sekawan. Sekawan ni maksudnya 3 ataupun lebih. Kita panggil sekawan kerbau. Sekawan ini dia tuju selalunya untuk binatang. Sekawan kita jangan guna sekawan manusia. Boleh guna tapi tak sesuai. Kita selalu guna merujuk sekawan itu kepada binatang. Sekawan lembu, sekawan anjing, sekawan serigala. Kita panggil merujuk kepada binatang, okey? Sebab manusia dia ada kumpulan yang tadi cikgu sebutkan tadi. Okey, sebuah rumah. Buah merujuk kepada sesuatu benda yang satulah. Kemudian sebuah, 2 buah, yang merujuk selalunya dia benda-benda yang besar lah. Sebuah kereta, sebuah motosikal, dia lebih kepada benda yang besar. Kalau biji ni dia kecil, kebiasaannya benda yang kecil. Contohnya sebiji apple, sebiji buah-buahan lah yang kecil, yang melibatkan kalau sebiji guli dan sebagainya. Tapi untuk sebuah ni, kebiasaan kita akan guna kepada benda yang lebih besar. Okey, sebuah kotak dan sebagainya, dia besar sikit. Okey, seterusnya berkas. Tengok gambar di bawah itu, kita tengok gambar ada kayu yang telah diikat, merujuk kepada berkas. Berkas ni kita ambil, kita rangkumkan. Kebiasaannya berkas tu dia sebesar macam ni lah, seberkas macam-macam lah, macam kayu dan sebagainya. Kita berkas, kita ikatkan dia. Okey, kita bagi seberkas. Seberkas ni merujuk pada bilangan yang kita ambil sesuatu, kita kumpul, dia banyak macam ni. Kita kumpul gitu. Semua kamu kena tahulah berkaitan dengan penjodoh bilangan ini mengikut benda ataupun tempat yang ditunjukkan ataupun dalam ayat. Kemudian deret itu kamu tengok dia tanam sayur sederet, ataupun kereta berada dalam keadaan sederet. Maksudnya satu barisan yang lurus. Okey, kita panggil dia sederet. Sederet motor, sederet kereta, sederet sayur yang ditanam di kebun. Itu kita kena tahu penjodoh bilangan tersebut. Botol merujuk kepada botol lah. Yang berbentuk botol kita sebut botol. Kemudian binatang kita sebut ekor. Seekor, 2 ekor menunjukkan jumlah binatang. Tak kira lah seekor harimau, 2 ekor harimau. Kalau banyak tadi cikgu cakap dia sekawan. Kita panggil binatang ni, kalau dia banyak-banyak kita panggil dia sekawan. Seterusnya bakul. Okey, macam bilah tu kamu tengok kat bawah itu, dia merujuk kepada benda-benda yang macam cikgu cakap tadi lah, yang berbilah. Contohnya parang, macam bilah kipas dan sebagainya. Okey, seterusnya kalau tengok ada cucu perempuan dia kata seutas tali. Benda-benda yang melibatkan macam bentuk tali tu kita panggil seutas lah. Seutas rantai, seutas tali dan sebagainya. Jadi kamu kena tahu menggunakan penjodoh bilangan ini terhadap sesuatu keadaan. Okey, cikgu ingat benda ni tak ada masalah untuk kamu faham, sebab ianya senang saja. Sebab kamu kena tengok kepada ayat ataupun gambar yang diberikan. Lepas tu kamu boleh jawab, tidak ada sebarang masalah. Okey,
Sekarang ni aktivitinya ialah menggunakan penjodoh bilangan untuk membina ayat. Okey. Kita gunakan penjodoh bilangan tadi untuk membina satu ayat. Cikgu ambil sebagai contoh tadi sepasang. Okey. Nampak tak kat atas tu ada sepasang burung. Jadi kita buatlah ayat dengan guna perkataan sepasang itu. Okey. Contohnya, Ali ternampak sepasang burung yang sedang berterbangan di kebun Datuk. Itu ayat mudah. Okey. Ali ternampak ada sepasang burung yang sedang terbang di atas kebun Datuk. Itu contoh. Senang ke susah nak buat ayat? Senang sangat-sangat. Okey, tak susah pun untuk buat ayat menggunakan penjodoh bilangan. Lepas tu, di kebun Datuk terdapat sebuah bangsal kayu yang agak cantik ataupun yang cantik. Okey, di kebun Datuk terdapat sebuah bangsal kayu yang sangat cantik. Kita buat ayat mudah je. Untuk tahun 3, kamu tak payah buat ayat yang susah-susah, buat ayat panjang dan sebagainya. Kamu buat ayat yang mudah-mudah saja. Okey. Di belakang kebun Datuk terdapat 3 rumpun pokok buluh yang tumbuh segar ataupun tumbuh liar di belakang. Okey, ataupun terdapat 3 rumpun buluh di belakang kebun Datuk. Kita buat ayat mudah saja, tak payah susah-susah. Okey. Di belakang kebun Datuk terdapat sebatang sungai yang panjang ataupun sebatang sungai yang lebar. Jadi cikgu ingat tak ada masalah untuk kita buat ayat sebab benda ni sangat mudah sangat untuk kita belajar. Kemudian di kebun Datuk terdapat sekawan lembu yang sedang bermain lumpur. Apa yang ada dalam gambar tu kita buat ayat. Jadi cikgu ingat benda ni tak ada masalah sangat. Kamu kena buat ayat berdasarkan penjodoh bilangan. Kamu tengok gambar, lepas tu kamu buat ayat. Cumanya ayat yang kamu buat jangan guna ayat yang kita cakap ini. Kita cakap ni kadang-kadang tak sama dengan ayat penulisan. Sebab ayat penulisan mesti menggunakan tata bahasa yang betul. Okey. Kita kena gunakan tata bahasa yang betul. Jadi cikgu ingat muka surat ini tidak ada masalah. Kamu boleh faham tentang perkara ini. Dan seperti yang cikgu katakan tadi, kalau kamu tak faham tentang penjodoh bilangan ini, kamu WhatsApp cikgu personal. Cikgu akan cuba terangkan dalam WhatsApp personal itu. Okey? Jangan kalau tak faham kamu tak tanya terus. Kan? Ada orang dia boleh faham sekejap je benda ni, senang sangat. Ada orang dia mungkin ambil masa sikit. Kemudian okey, kita dah di akhir video ni kan, cikgu dah ajar, kita pun dah habis dalam surat ini. Jadi apa yang cikgu nak kamu buat ialah nanti kamu isi link di kehadiran yang cikgu bagi ni dekat ruang deskripsi. Kamu tengok dekat ruang description dalam YouTube ni ditulis bahasa Inggeris. Kamu buka ruang deskripsi di bawah, cikgu letakkan link kehadiran. Kamu tulis nama kamu, nama penuh. Jangan tulis nama pendek, jangan tulis nama glamour kamu, jangan. Tulis nama penuh. Kan? Tulis nama penuh, mak ayah kamu susah-susah bagi nama penuh, kamu tulis nama penuh. Kalau boleh guna huruf besar semua. Supaya senang, cikgu nampak kan, huruf besar senang nak baca. Okey, Muhammad Farhan bin Jamaluddin kan, tulis nama kamu dalam ruang kehadiran tersebut. Lepas tu kamu klik jantina kamu lelaki ataupun perempuan. Lepas tu nanti dekat situ akan ada soalan lah. Soalan dia ialah ni lah, aktiviti tu kamu kena buat. Kamu kena buat aktiviti tu, buat ayat. Cikgu akan letakkan semua penjodoh bilangan ini dalam selepas ruang kehadiran tu, yang nama tu cikgu akan letakkan yang ayat-ayat ni kamu kena type balik, buat ayat yang macam cikgu cakap tadi. Terdapat sepasang burung yang sedang berterbangan di atas kebun Datuk, macam tu. Kamu type macam tu je. Okay? Lepas tu dah siap semua, nanti baru kamu submit, baru kehadiran kamu cikgu approve. Pastikan kamu buat latihan ini dalam masa 24 jam. Sebab cikgu terpaksa, bukan cikgu nak, cikgu terpaksa menghantar laporan siapa yang buat kelas online dengan cikgu. Berapa orang yang buat kerja cikgu dan berapa orang yang hadir kelas online ni. Kalau kamu tak buat dalam masa yang segera, maka kamu punya kehadiran itu cikgu tak boleh masukkan. Contohnya kalau kamu buat 3 hari lepas tu, cikgu anggap kamu tak hadir lah kelas online ni pasal dah terlambat. Sebab
JPN Perak ataupun Jabatan Pelajaran Negeri Perak, dia bagi masa 24 jam sahaja untuk murid siapkan. Kalau ada kerja ke dan sebagainya, kena siapkan. Jadi bukan cikgu nak paksa kamu buat kan. Ada ramai yang murid bising lah, kata mak ayah pun bising juga yang kata bahawa cikgu paksa anak dia buat dan sebagainya kan. Bukan cikgu paksa, ini memang yang telah ditetapkan oleh JPN Perak. Diorang nak data siapa yang boleh online tu dalam masa 24 jam. Jadi lepas 24 jam tu buat laporan berapa murid yang boleh online. Okay? Jadi kamu terus isi kehadiran kamu dan terus buat ayat. Lepas tu siap dah kerja kamu. Itu saja. Cikgu tak minta banyak. Sangat senang, sangat mudah. Itu saja kerja yang kamu kena buat. Kemudian apabila buat jawapan itu, cikgu harap jangan merapu. Ada yang cikgu terima bila cikgu cek balik ruangan jawapan itu, dia tak nak jawab. Sebab benda tu wajib jawab. Kalau tak jawab, dia tak submit borang tu. Maksudnya dia tak hadir lah. Dia jawab, dia main hentam dia. Dia tulis panjang-panjang. Ada murid yang macam tu. Itu memang kalau kat sekolah memang kena lah kan. Tapi sebab kita buat pelajaran online ni, cikgu tak boleh buat apa-apa tindakan lah. Tapi kalau kamu buat B kan, dia buat jawapan begitu, dia tak jawab pun. Tapi dia sebab nak submit borang kehadiran tu, dia tak jawab aktiviti yang cikgu berikan. Murid-murid sini cikgu akan note nanti. Cikgu akan tulis nama dia nanti, dan cikgu akan buat laporan PBD dia. Ni dia tak buat kerja. Simple. Jadi kalau kamu nak buat macam tu, terpulang lah. Dah penat-penat online kan, kamu dah tengok video ni, tiba-tiba bila cikgu bagi kerja, kamu tak buat. Kamu tak nak buat, rugilah. Orang yang berjuang separuh jalan ni, dia jadi rugi. Jadi apabila kamu dah tengok video setengah jam kata kan, kamu dah tengok video, lepas tu kamu buat kerja, siap dah. Kerja pun bukan susah. Bukan macam kita belajar dalam kelas. Dalam kelas lagi banyak kerja kita kena buat. Untuk online ni memang cikgu-cikgu semua telah dinasihatkan supaya bagi kerja sikit-sikit je. Tak banyak macam dalam kelas kita belajar kan, supaya kamu tak tension dan sebagainya. Okay? So jadi sampai di sini saja untuk video pengajaran pada hari ini. Jadi nanti kalau kamu tak ada keberatan, kamu like video ni. Kalau ada butang subscribe, kamu tekan subscribe. Okay? Nanti lama-lama video yang cikgu upload ni, dia mungkin ramai orang tengok lah kot. Okay? Jadi kamu jangan lupa link kehadiran itu. Dan sekarang cikgu akan offline. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.